Bapa dan Nyonya adalah segolongan keturunan kaum Cina yang unik kedudukannya di kalangan kaum Cina yang terdapat di negeri-negeri selat Tanah Melayu, khususnya negeri Melaka. Mereka memanggil diri mereka sebagai bapa dan peranakan kerana kebudayaan mereka yang berasal daripada warisan tradisi Cina yang mempunyai unsur-unsur pengaruh kebudayaan Melayu. Pada kurun ke-15, wilayah-wilayah Kepulauan Melayu selalunya memberi penghormatan kepada pelbagai kerajaan seperti negara Cina dan Siam. Hubungan diplomatik yang erat telah dibina sejak kurun ke-15 semasa pemerintahan para Miswara apabila Laksmana Cheng Ho, seorang Cina Muslim, melawat ke Melaka. Oleh itu, menurut penerangan tradisional pada tahun 1459, Raja Cina telah menghantar puterinya Hang Lipo kepada Sultan Melaka sebagai satu tanda perhargaan kepada perhormatannya. Pada mulanya, pengikut-pengikut puteri menetap di Bukit Cina dan akhirnya lahirlah peranakan. Oleh itu, budaya dan kepercayaan nenek moyang mereka masih dikekalkan oleh peranakan. Selain itu, mereka turut membina budaya permakanan yang unik. Bagi segi anutan pula, kebanyakan mereka masih mengekalkan agama tradisional Cina dan Buddha, namun telah ramai yang memeluk agama lain. Seterusnya, asal-usul Baba dan Nyonya. Masyarakat Baba Nyonya juga dikenali sebagai kaum peranakan dan merupakan kaum minoriti di Malaysia. Baba dan Nyonya di Melaka dikenali sebagai Cina peranakan di mana nenek moyang mereka telah datang dan berkahwin dengan wanita tempatan. Tambahan lagi, kaum ini kebanyakannya berasal dari wilayah Hongkin. Justeru itu, mereka memanggil diri mereka sebagai Baba dan peranakan kerana kebudayaan dan warisan tradisi mereka. Penyuasaian dan resapan budaya mereka terhadap suasana sosial budaya di persekitaran di zaman silam kebanyakannya bermula ketika bangsa Cina berhijrah ke Melaka sekitar 600 tahun dahulu. Ketika itu, Melaka dikenali sebagai pusat dagangan. Selain itu, perkahwinan membabitkan kaum Melayu dan Cina telah melahirkan keunikan campuran di antara budaya Cina serta tradisi Melayu. Hal ini bermula apabila kaum Cina datang berdagang dan mencari pekerjaan di Melaka dan berkahwin dengan wanita tempatan. Oleh itu, anak lelaki diberi gelaran Baba, manakala anak perempuan diberi gelaran Nyonya. Seterusnya, sosial budaya. Apabila Pulau Pinang dan Singapura berkembang dan dimajukan, segelintir masyarakat Baba dan Nyonya mula berpindah ke negeri tersebut, terutamanya Singapura. Justeru itu, budaya masyarakat mereka turut berkembang ke negara tersebut. Antara sosial budaya yang masih kekal mengenai kehidupan orang Baba adalah sifat mereka yang mana mereka masih mengamalkan budaya Cina walaupun mereka telah lama terpisah daripada komuniti mereka di negara Cina. Hal ini dapat digambarkan melalui aspek-aspek kebudayaan mereka seperti agama dan perayaan. Mereka meraihkan perayaan Tahun Baru Cina dan perayaan Tanglong dengan mengikut budaya tempatan dan juga penjajah. Seterusnya, mereka menggunakan bahasa yang mudah difahami oleh orang Melayu. Selain itu, mereka turut memperkenalkan keunikan makanan tradisi mereka. Seterusnya, adat dan pantang larang. Sebagai contoh, toncang yang dianggap sebagai lambang pengabdian kepada kerajaan Manchu serta tradisi mengikat kaki kaum wanita juga dianggap sebagai adat yang tidak bertamadun. Dalam perkahwinan pula, mereka memperlihatkan tradisi perkahwinan Cina tradisional dengan memakai pakaian indah dan berwarna-warni. Dan seterusnya, pemakaian. Generasi Baba dan Nyonya masih memakai pakaian kebaya dan kain sarung sebagaimana yang dipakai oleh orang-orang Melayu. Kita beralih kepada agama dan perayaan. Kebanyakan masyarakat Baba dan Nyonya dipercayai menganut agama Tao di mana mereka percaya akan kewujudan dewa dan dewi serta menyembah 8 Tuhan yang akan membawa kebahagiaan kepada mereka. Namun sedikit berbeza dengan kepercayaan masyarakat Cina yang lain kerana ketika menyembah dewa-dewi mereka akan menggunakan bahasa Melayu. Mereka juga mengamalkan agama-agama tradisional masyarakat Cina seperti Buddha, di mana di suatu sudut di ruang rehat di rumah mereka akan diletakkan satu tempat pemujaan, tidak kira sama ada ruangan tersebut kecil maupun besar, dan akan bersembahyang pada setiap pagi sebelum melaksanakan sebarang pekerjaan.
Dari segi upacara pengkebumian pula, mereka memilih untuk membakar mendiang sebagai cara untuk mengkebumikan kaum keluarga yang meninggal dunia. Sekiranya ada kematian, mereka akan berkabung selama 3 tahun. Semasa tahun pertama perkabungan, mereka akan memakai pakaian berwarna hitam dan putih sahaja, dan pada tahun kedua dan ketiga, pakaian berwarna biru dan hijau akan dipakai. Masyarakat baba dan nyonya dilarang menyambut sebarang perayaan dan berkahwin bagi keluarga terdekat sepanjang tempoh perkabungan bagi menghormati si mati dan juga ahli keluarga si mati tersebut. Walau bagaimanapun, bagi masyarakat baba dan nyonya yang menganut agama Islam, jenazah akan diuruskan dengan cara Islam seperti dimandikan, dikafankan, disembayangkan dan akhirnya dikebumikan. Dari segi perayaan, masyarakat baba dan nyonya banyak mengadaptasikan perayaan masyarakat Cina seperti Tahun Baru Cina, Cheng Beng, Tung Chek, Sembayang Bulan, Ong Yah, Sembayang Hantu dan juga perayaan bulan Mei. Tahun Baru Cina merupakan hari pertama pada bulan pertama di takwim orang Cina. Sebelum Tahun Baru Cina disambut, masyarakat baba dan nyonya akan membersihkan rumah dan membuat kuih muih dan masakan tradisional untuk dijamu kepada ahli keluarga dan saudara mara. Semasa Tahun Baru Cina, berbagai jenis juada akan disajikan di atas meja besar dan mercun akan dibakar sebagai tanda kemeriahan. Mereka juga akan bersembayang pada pagi tersebut untuk mendapatkan kesejahteraan sepanjang tahun tersebut. Sanak saudara akan berkunjung ke rumah dan membawa juada serta limau mandarin. Bagi mereka yang telah berkeluarga, wajib untuk memberikan angpau yang diletakkan dalam sampul yang berwarna merah yang diisikan dengan 2 keping duit kertas kepada mereka yang masih bujang. Perayaan Cheng Beng ataupun dikenali sebagai Hari Semua Roh pula ialah sambutan perayaan pada bulan kedua dalam kalender Cina. Semasa merayakan perayaan ini, mereka akan bersembayang menggunakan beberapa helai kertas perak dan memuja roh yang dipercayai hidup di kubur. Mereka juga akan mengadakan persembahan lauk ketika bersembayang di mana hidangan seperti gula tarik, kacang, arak dan makanan lain akan dihidangkan kepada roh. Manakala perayaan Tung Chek ialah perayaan untuk memperingati Dewa Tua Pek Kong dan dilakukan pada hari keempat perayaan Tahun Baru Cina. Semasa perayaan ini, 2 batang kayu yang diwarnakan dengan warna putih dan merah akan diletakkan di pintu rumah dan pada hari tersebut juga peralatan sembahyang Datuk Pau iaitu 3 cawan air teh, 2 batang lilin dan 12 batang colok akan dihidangkan dan masyarakat baba dan nyonya akan berdoa semoga dimurahkan rezeki dan dipanjangkan umur. Selain itu, sembayang bulan ialah perayaan yang disambut pada 15 hari bulan 8 dalam kalender Cina. Sembayang bulan akan dilakukan di rumah kecil yang halaman rumahnya dihias cantik, di mana semasa bersembayang berpuluh batang lilin akan dinyalakan ketika bersembayang dan kuih bulan akan diletakkan di tengah-tengah dan dikelilingi kuih muih lain seperti dodol, kuih bakul, teh Cina dan banyak lagi. Bahasa yang digunakan oleh masyarakat baba dan nyonya. Dari segi bahasa, masyarakat baba dan nyonya di Melaka fasih berbahasa Melayu kerana mengikut fakta sejarah, masyarakat ini mempunyai pertalian darah dengan keturunan Melayu. Di samping bahasa Melayu, bahasa Hokkien juga digunakan oleh masyarakat ini sebagai pertuturan seharian. Antara contoh bahasa Hokkien yang digunakan adalah seperti anda, lu, saya, gua, dia, i, kita, walang. Hasil daripada interaksi dengan pelbagai budaya dan bahasa, kebanyakan peranakan mampu bertutur dalam 3 bahasa, iaitu Cina, Melayu dan British. Makanan pula, uniknya makanan masyarakat baba dan nyonya kerana bercampur di antara masyarakat Melayu dan Cina, kerana jenis masakan mereka adalah hasil gabungan masakan Cina dan Melayu yang menggunakan rempah masakan Melayu. Sebagai contoh, ayam kapitan di mana makanan ini dimasak menggunakan rempah kari dan ayam tersebut perlu dimasak sehingga kering tanpa berkuah dan kebiasaannya akan dimasak untuk makan tengah hari dan juga untuk menyambut perayaan. Pada hari-hari biasa, makanan yang menjadi kegemaran adalah seperti pindang bandeng iaitu kuah ikan, encik kabin iaitu ayam goreng cara nyonya, itik tim, itik yang dimasak dengan sayur jeruk, itik sioh, itik yang disalut rempah dan banyak lagi.
watau yang dibuat menggunakan mi khas ialah masakan yang hanya akan dihidangkan pada majlis-majlis tertentu. Istimewanya makanan ini kerana dipercayai dapat memenuhi hajat serta memanjangkan umur seseorang dan hanya akan dihidangkan pada majlis sambutan hari lahir seseorang bersama-sama dengan nasi kunyit. Kuih-muih masyarakat Cina dan Melayu turut menjadi sebahagian daripada makanan masyarakat Baba. Sebagai contoh, kuih bakul menjadi kuih yang paling penting dalam setiap upacara dan perayaan yang diamalkan oleh masyarakat Baba, di mana kuih ini diperbuat daripada tepung dan dimasak dengan gula dan menjadi salah satu kuih tradisional yang dikekalkan sehingga kini. Manakala kuih-muih masyarakat Melayu yang menjadi kegemaran masyarakat Baba pula adalah seperti dodol, bahulu, wajik dan tapai. Walau bagaimanapun, dodol yang dibuat menggunakan beras yang ditumbuk halus adalah lebih sedap berbanding tepung berasa yang dijual di pasaran bagi masyarakat Baba. Kuih bahulu yang dibuat oleh masyarakat Baba berbeza sedikit pembuatannya dengan bahulu masyarakat Melayu kerana mereka menggunakan telur itik, manakala masyarakat Melayu menggunakan telur ayam. Namun rasa dan keenakannya tetap sama. Seterusnya adalah pantang larang dalam masyarakat Baba dan Nyonya. Antara pantang larang dalam masyarakat Baba dan Nyonya antaranya adalah tidak boleh membuang air merata-rata. Ini kerana kelak akan membawa kecelakaan pada diri mereka. Seterusnya, mereka juga dilarang bersiul kerana ini akan dikhawatiri akan susah mendapat jodoh. Mereka juga dilarang membersih atau menyapu rumah ketika perayaan Tahun Baru Cina kerana akan membawa sial dan membuang untung. Seterusnya, mereka juga dilarang menyapu serpihan mercun kerana serpihan itu dianggap tuah dan membawa jalan ke syurga. Wanita hamil tidak dibenarkan untuk menghadiri atau membantu dalam menjayakan majlis perkahwinan. Hal ini mereka menganggap kerana akan membawa malang kepada pengantin. Apabila seseorang ahli keluarga mati, mereka dinasihati untuk menutup semua barang yang bercermin, contohnya seperti cermin. Ini kerana mereka menganggap orang mati akan menangkap jiwa orang hidup untuk menemaninya di dunia lain. Kaum Baba Nyonya juga tidak dibenarkan mengambil gambar bertiga. Hal ini kerana mereka percaya orang yang berada di tengah akan mati terlebih dahulu. Seterusnya, kanak-kanak dilarang menunjuk bulan penuh dengan jari mereka kerana mereka mempercayai bahawa Tuhan Bulan akan memotong telinga mereka. Dan yang terakhir, ibu hamil tidak dibenarkan keluar sewaktu senja. Hal ini kerana mereka mempercayai kerana iblis dan syaitan akan berkeliaran pada waktu itu. Seterusnya adalah perkahwinan dalam masyarakat Baba dan Nyonya. Perkahwinan dalam masyarakat Baba dan Nyonya diadakan selama 12 hari. Mereka mempunyai adat istiadat perkahwinan yang hampir menyamai adat istiadat perkahwinan masyarakat Melayu. Tetapi, mereka masih tidak meninggalkan adat perkahwinan masyarakat Cina. Permulaan majlis perkahwinan Baba Nyonya bermula apabila pihak pengantin perempuan menerima rombongan peminangan daripada pihak pengantin lelaki. Merisik calon menantu akan dilakukan oleh orang tengah yang diupah oleh ibu bapa. Seterusnya adalah bertunang. Hari pertunangan ditentukan mengikut kalender Cina, mengikut kesesuaian bintang kedua pasangan. Setelah bersetuju atas peminangan, orang tua pasangan pengantin akan menguruskan tarikh melangsungkan perkahwinan. Masyarakat Baba akan melangsungkan majlis perkahwinan dengan penuh adat istiadat. Pengantin akan memakai pakaian lengkap dengan dihias pelbagai aksesori yang menarik dan tradisional. Pakaian pengantin biasanya diperbuat daripada kain sutera yang disulam dengan benang emas. Dan kasut pengantin perempuan ditekat dengan benang emas atau perak.
masyarakat Baba tidak menggunakan kad jemputan. Sebaliknya, mereka akan menghantar wang dalam bentuk kacang, limau dan daun sirih sebagai ganti. Sehari sebelum perkahwinan tersebut, pasangan nyonya tua akan dijemput untuk memberi kata-kata hikmah sambil menyikat rambut pengantin. Pengantin lelaki juga akan disikat dan dicukur untuk menggambarkan bahawa pengantin sudah dewasa dan bersedia memikul tanggungjawab. Masyarakat Baba mempunyai peralatan khas yang digunakan untuk menjalankan upacara seperti tembikar beranimal warna-warni. Pemakaian dan kasut masyarakat Baba dan Nyonya. Pemakaian kaum perempuan memakai pakaian kebaya dan kain sarung sebagaimana dipakai oleh kaum perempuan masyarakat Melayu. Warna yang sering menjadi pilihan kaum nyonya adalah warna merah. Mereka memerlukan 3 pasang kerongsang untuk dijadikan butang dan dipadankan dengan kain batik sarung mirip budaya masyarakat Melayu. Kaum lelaki akan memakai pakaian Melayu mirip seperti masyarakat Melayu juga. Kasut yang dipakai oleh Baba dan Nyonya adalah kasut manik dan dijahit dengan manik-manik kaca kecil bersegi-segi halus. Rekaan kasut manik tradisional mulanya berasal dari Eropah. Rekaan kasut manik sering memperlihatkan motif bunga Eropah dan warnanya dipengaruhi warna tembikai. Kesimpulannya, keunikan masyarakat Baba Nyonya perlu dijaga dan dipelihara supaya keunikan budaya mereka tidak luput di zaman. Masyarakat ini adalah unik kerana mereka adalah sebahagian daripada kaum Cina tetapi masih mengamalkan adat masyarakat Melayu Cina. Masyarakat ini menunjukkan kebanggaan berkongsi kesenian tradisional masyarakat Malaysia. Intihannya, masyarakat Baba Nyonya ini dikatakan unik kerana mereka mewarnai tradisi variasi kebudayaan masyarakat Malaysia. Sekian daripada kami. Terima kasih kerana menonton video kami.